dan abadiku. Ya Allah, aku berada di dalam perjanjian denganmu, ikhrar kepadamu yang akan kulaksanakan segala dengan kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah, daripada segala kejahatan, apa-apa yang telah aku lakukan, dan aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui segala dosa-dosaku kepadamu. Ya Allah, maka ampunilah aku kerana tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Masa menunjukkan pukul 8 pagi. InsyaAllah sama-sama kita tunggu kehadiran Al-Fadhil Ustaz Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah ada dalam talian ke? Assalamualaikum Ustazah, mohon undur diri dulu. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Mohon undur diri Terima dulu. kasih Ustazah. Terima kasih Assalamualaikum. banyak Ustazah. Assalamualaikum. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah yang mana yang ada tugasan yang perlu diselesaikan boleh undur diri. Yang mana yang berkelapangan kita sambung. Kita sambung dan juga stay dekat dalam link yang sama untuk kita teruskan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar selepas ini insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah masuk dah. Okey, baik, terima kasih Kak Nur. Assalamualaikum Ustaz Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Baik, khabar? alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya Pagi. dekat Melaka ni, jadi kalau itulah harap-harapnya perjalanan kuliah selesa dan inilah macam biasalah, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah, boleh kita mulakan ke Ustaz? Boleh, insyaAllah boleh. Boleh, alhamdulillah. InsyaAllah kita sama-sama pastikan mikrofon kita ditutup untuk sama-sama kita menjaga kelancaran majlis. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah pagi ini dapat kita bersama-sama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar untuk sambungan kuliah kita bersama dengan kitab Al-Azkar. InsyaAllah untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan Ustaz untuk teruskan kelas kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi bersama-sama diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian kita dengan kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mana kita masih lagi berada di dalam bab yang menceritakan tentang zikir-zikir yang mana ianya tidak terikat dengan mana-mana waktu, mana-mana tempat. Maka zikir-zikir yang kita sedang pelajari ini adalah zikir-zikir yang semua orang boleh buat pada bila-bila masa, pada mana-mana ketika, kecuali zikir secara lisan pada tempat-tempat yang dilarang, seperti tempat seperti semasa kita melakukan orang kata apa, buang air kecil atau buang air besar ataupun berada di dalam tandas dan sebagainya. Selain daripada itu, kita bebas untuk melakukan zikir-zikir yang kita akan pelajari ini orang kata apa, tanpa terikat dengan waktu. Sambung daripada hadis yang kita bercakap tentang hadis yang Nabi ajar dan beritahu kepada isterinya Juwairiyah.
Dalam riwayat yang seterusnya tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi tahu, dia kata apa? Wa rawaina fi kitab at-Tirmizi. Wa rawaina fi kitab at-Tirmizi wa lafdhuhu. Dan kami juga meriwayatkan di dalam kitab at-Tirmizi, kitab Sunan at-Tirmizi. Maka yang pertama itu dia riwayat melalui jalur riwayat yang lain daripada Zuhairiyah juga, yang diriwayatkan dengan lafaz itu oleh Imam Muslim rahimahullah. Yang selepas itu, wa fi riwayatin subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatih, juga riwayat oleh Imam Muslim. Yang bawah ni yang kita sedang baca pada hari ini ialah riwayat daripada Sunan At-Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan lafaz yang agak berbeza. Dengan lafaz yang agak berbeza, agak detail, tetapi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Dalam riwayat ni dia kata wa lafdhuhu ala uallimuki kalimatin taqulinaha. Adakah aku tidak, boleh tak aku ajarkan kepada kamu? Nabi ni beradab walaupun dengan isteri dia. Dia tak kata okey awak isteri saya baca yang ni, tak. Cara dia bercakap dengan isteri pun berlapik dan orang kata apa, beradab dengan isteri. Dia kata boleh tak nak ajarkan, itu bahasa kita lah, boleh tak saya ajarkan kepada awak kan, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang kamu boleh sebut, yang kamu boleh sebut, yang kamu boleh amalkan sebagai zikir. Tapi macam saya bagi tahulah, bila Nabi mengajarkan, dia bila Nabi bertanya dalam bab nak mengajar ni, dia tidak bertanya untuk mendapatkan jawapan. Dia bertanya kerana untuk memberi jawapan terus, yang mana jawapan itu sesuai, dengan keadaan pada ketika itu yang dia kena bagi tahu. Sebab bila berkaitan dengan ibadat, bila berkaitan dengan zikir, bila berkaitan dengan ritual ibadat dan bacaan-bacaan dalam zikir, kesemuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata boleh tak saya nak ajarkan kepada kamu satu kalimat-kalimat yang kamu boleh berzikir dengan kalimat-kalimat ini. Apa dia? Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah zinata arshih. Subhanallah zinata arshih. Subhanallah zinata arshih. Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah midada kalimatih. Riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Kalau kita tengok dekat sini, dia adalah satu arahan yang menggambarkan pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu zikir itu kepada isterinya secara detail. Kalau kita tengok dekat orang kata apa, yang atas tadi, yang riwayat yang sebelum ni kita baca, dia bagi tahu je, dia kata qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat. Dia kata telah aku katakan bila aku keluar daripada rumah maksudnya rumah dengan Zuhairiyah tu, arba'a kalimat, 4 kalimat 3 kali. Disebut macam tu je. Lepas tu disebut subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Dia tak sebut banyak, dia tak sebut 3 kali lah setiap perkataan tu, tapi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dia sebut sebanyak 3 kali untuk setiap 4 kalimah, 4 zikir yang diajarkan kepada Zuhairiyah. Itu beza riwayat lah. Dari segi makna, kita dah belajar dah tentang makna yang terkandung di dalam zikir ini. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak ciptaannya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala seluas ridhanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia berbeza dengan manusia, memang berbeza sangat-sangat, entiti yang terlalu berbeza. Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia ridha, bila dia ampunkan, bila dia maafkan, segala-galanya hilang. Kadang-kadang kita kata seorang orang yang zalim, orang yang banyak bunuh orang,
orang yang banyak buat kejahatan semasa dia belum bertaubat ataupun sebelum orang kata apa dia masuk ataupun kembali kepada Islam, menjadi Muslim. Kalau kita kata dia ni memang teruk sangat-sangat lah, macam Firaun lah, tapi Firaun tu tidak ditakdirkan masuk Islam lah. Tapi nak ceritanya macam Hamzah bin Abdul Muttalib contohnya, lepas tu Umar Al-Khattab contohnya kan, lepas tu kita belajar dengan Abu Dhar Al-Ghifari contohnya. Ini manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah, individu-individu yang semasa sebelum dia menjadi Muslim adalah individu yang pekerjaannya teruk, pekerjaannya hina, pekerjaannya jahat, zalim, menzalimi kepada orang lain. Tetapi apabila dia telah Islam, mengaku untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala-galanya Allah redha, Allah lepaskan, Allah ampunkan, Allah maafkan dan tiada satu pun yang tertinggal. Tapi manusia kan, bila kita minta maaf, bila kita minta maaf kepada orang tu ataupun orang lain buat salah kepada kita, orang ni datang minta maaf kepada kita, bagi hadiah, orang kata apa, pujuk kita dan sebagainya, kita kata tak apalah, aku dah maafkan. Tetapi manusia sifatnya biasanya akan ada juga sekelumit dalam hati dan jiwa dia, orang kata apa, rasa kecil hati, rasa sedih. Tambah-tambahlah kalau kesalahan itu melibatkan orang kata apa, cacatnya orang kata apa, biologi badan kita, jasad kita dan sebagainya, ataupun berkaitan dengan adik-beradik kita ataupun harta benda kita, maka kita agak susah untuk melupakan dan redha dengan apa yang orang telah buat dan minta maaf kepada kita. Tapi tidak dinafikan juga ada manusia-manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang kata apa, melepaskan, orang kata apa, untuk orang kata apa, memaafkan dan menjadi redha dan merasa redha dengan apa yang telah berlaku dan apa yang telah ditakdirkan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi redha manusia setakat apa yang kita nampak dekat atas muka bumi, dia pun sekadar redha dan maafkan sahaja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia redha, dia akan balas, dia akan bagi, dia akan anugerahkan, dia akan bagi kita segala orang kata apa, kebaikan, bagi kita segala balasan yang baik-baik kepada kita hanya dengan sebab redha dia. Itu sebab redha Allah SWT amat luas. Redha Allah SWT tiada hadnya. Redha Allah SWT dia datang dengan segala nikmat dan rahmat dan keberkatan kepada hamba-hambanya. Itu sebab subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsyih, maha suci Allah SWT seberat arash. Diceritakan, diriwayatkan oleh orang kata apa, ulama menafsirkan bahawa zinata arsyih ni disebabkan adalah beratnya arash Allah SWT itu disebabkan adalah arash Allah di antara makhluk Allah SWT yang paling besar. Makhluk Allah SWT yang paling besar adalah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dikatakan orang kata apa, zinata arsyih, beratnya arash Allah SWT, kita kata itulah satu bentuk gambaran yang Allah nak bagi tahu maha suci Allah SWT seberat arashnya. Maksudnya kita sucikan Allah SWT sebesar itu. Kita sucikan Allah SWT seluas redanya. Kita sucikan Allah SWT sebanyak makhluk yang kita tidak dapat hitung pun. Kita sucikan Allah SWT midada kalimati, sebanyak mana tinta yang digunakan untuk menulis kalimah-kalimah Allah SWT. Banyak tak? Boleh dikira tak? Tidak boleh dikira langsung lah. Infinity lah. Sebanyak yang kita tak mampu nak kira. Allah kata dalam Al-Quran, saya dah baca dah ayat tu minggu lepas. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kita duk baca setiap hari Jumaat dalam surah Al-Kahfi. Kalaulah dijadikan laut itu tinta ataupun dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Allah SWT, maka kalimah-kalimah Allah Azza wa Jalla itu akan habis dulu. Ilmu Allah Azza wa Jalla itu masih, bukan silap, maksudnya tinta ataupun dakwat itu akan habis dulu. Sebanyak lautan yang walau ji'na bimithlihi madada, kalaulah kami bawa mari lagi lautan-lautan yang seperti itu berkali-kali la nafidal bahr. Allah kata akan habislah dakwat, akan habislah orang kata apa, air laut yang menjadi dakwat kepada untuk menulis ilmu dan kalimah-kalimah Allah itu. Tapi kalimah-kalimah Allah,
ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan habis. Walaupun kami buat mari banyak kali. Seperti mana yang telah dilakukan sebelum itu juga. Nak ceritanya, kita ni dalam tahap nak mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada had. Maha suci Allah SWT. Bila kita faham dan yakin kita mensucikan Allah SWT, maka dengan itu juga dia akan hadir sangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan hadir juga kepada kita rasa redha kita dan penerimaan kita terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tetapi dalam bab musibah, dalam bab kesusahan dan sebagainya, kita redha dulu yang pertama. Yang kedua, kita kena doa supaya kesusahan tu hilang. Sebab itulah sunnah apa yang Nabi ajar. Dia bukan Nabi pun minta tolong daripada Allah Ta'ala. Bukanlah Nabi ni bila dia menjadi manusia yang paling bertakwa, paling redha kepada Allah Azza wa Jalla, bila turun je segala mihnah kepada dia, dia diam. Aku redha, aku redha, aku redha. Tapi Allah mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon daripada Allah SWT supaya segala mihnah dan ujian itu diangkat daripada kita. Itulah yang sentiasa diajar kepada orang Islam. Redha dulu, kemudian doa supaya Allah angkat kesusahan, Allah mudahkan urusan kita, Allah bagi kita kesabaran, Allah bagi kita rahmat daripada apa yang diuji kepada kita. Dan kami meriwayatkan juga warawaina fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kami juga meriwayatkan di dalam sahih Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, untuk aku mengatakan, kalau aku dapat mengatakan, maksudnya aku berzikir dengan perkataan, dengan zikir subhanallah, maha suci Allah, dengan zikir alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang melayak dan berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. 4 zikir ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, adalah lebih baik, adalah lebih aku kasihi daripada lebih aku kasihi untuk aku buat. Dia kata ahabbu ilayya, tu terjemahan dia, aku lebih suka untuk aku buat, aku lebih suka untuk aku lakukan, aku lebih suka untuk aku sentiasa mulazamah. Itu makna ahabbu ilayya. Bukan nak kata aku suka sahaja, aku suka ilayya, untuk aku buat. Maknanya seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang telah terpilih menjadi Rasul, yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi manusia yang terpelihara daripada dosa, yang Allah pilih untuk masuk syurga tanpa hisab, yang Allah pilih untuk mampu memberi syafaat kepada orang Islam, umat-umat dia yang lain, maka dia masih lagi merasakan bahawa dia lebih suka untuk dia amalkan zikir ini daripada apa? Daripada mimma tala'at alaihi syams. Daripada ini satu ibarat. Mimma tala'at alaihi syams ni satu ibarat yang makna dia secara literal adalah lebih baik daripada matahari terbit. Lebih baik daripada matahari terbit. Apa makna lebih baik daripada matahari terbit? Itu adalah kiasan ataupun perumpamaan yang nak bagi tahu bahawa dunia ni, kalau matahari terbit baru nampak dunia lah. Kalau malam tu nampaklah juga dunia. Tapi kehidupan itu lebih, majoritinya, persentasenya, portion dia lebih banyak terlihat dan kelihatan pada waktu siang. Maka kalau matahari tak terbit, maka siangnya tak ada, maka nikmat dunia tak ada. Sedangkan nikmat dunia yang belah malam tu sebenarnya pun hasil daripada nikmat dunia yang di sebelah siang. Bagaimana sistem generator berjalan untuk menjalankan menjalankan hidroelektrik contohnya kan, menjalankan jana kuasa elektrik. Kalau yang pakai solar masih lagi menggunakan matahari. Nak melihat keindahan alam ini masih lagi kita menggunakan cahaya matahari yang asli itu yang Allah bagi kepada kita. Itu perumpamaan lah di dalam hadis.
Malam ada kehidupan dia jugalah, tetapi kehidupan malam ni sebenarnya kalau ikut kehidupan para salafus salih, mereka tak banyak kehidupan malam, mereka banyak kehidupan siang. Tapi kita ni sebenarnya ini satu benda yang sebenarnya kita kena, orang kata apa, kita kena ambil iktibar sebenarnya. Kita kena ambil iktibar dan kita kena faham bahawa kehidupan malam sebenarnya satu kehidupan yang kita perlu elakkan. Kita kena pergi solat surau, solat masjid dan sebagainya. Tetapi kehidupan malam yang lanjut itu tidak dianjurkan sangat. Riwayat-riwayat menceritakan tentang malam dan sebagainya tidak banyak kehidupan para sahabat di waktu malam sangat, kecuali pada keadaan bermusafir, dalam waktu perang, dalam waktu-waktu yang darurat, tapi bukan kehidupan yang biasa. Nak ceritanya, kehidupan kita sekarang ni banyak waktu malam. Kita nak pergi pasar malam pun mula waktu maghrib tu lah, masa syaitan tengah berkeliaran tu pun sebenarnya masa tu lah kita keluar pergi pasar malam. Sebelum maghrib sikit, masa tu lah kita nak keluar waktu malam. Lepas tu, lepas isyak tu lah barulah kita rasa lapang untuk kita keluar pergi makan-makan dan sebagainya. Ada golongan muda-mudi pula waktu lepas pukul 12 malam tu lah waktu yang mereka rasa lebih happening. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk dalam kerangka kehidupan yang sebenarnya fitnah dan cabaran kepada kita sebagai mak ayah, kepada kita sebagai individu, sebagai hamba Allah. Orang kata apa, ujian juga kepada kita sebagai pemerintah, orang-orang yang menyusun kehidupan ini untuk berhadapan dengan satu situasi yang sebenarnya susah, satu situasi yang sebenarnya sukar untuk kita kawal. Maka kita minta Allah SWT menjaga selebihnya daripada apa yang kita tak mampu nak kawal. Yang kita kawal pun, yang kita boleh kawal pun, kita minta daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita dimudahkan, diberkati. Apatah lagi satu kehidupan yang kita tak mampu nak kawal, kita minta Allah Azza wa Jalla pelihara kita, bebaskan kita, jauhkan kita daripada gangguan syaitan, jauhkan kita daripada segala musibah, tangan-tangan manusia yang jahat. Kita bebas dan kita berada di dalam rahmat Allah SWT sama ada siang ataupun malam. Nak ceritanya hadis ni bagi tahu kata, aku lebih suka untuk aku amalkan 4 zikir ini daripada terbitnya matahari di atas muka bumi ni. Maknanya lebih aku suka untuk aku amalkan daripada dunia dan seisinya. Itu di antara tafsiran para ulama juga. Maknanya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni sebenarnya bukan zikir yang calang-calang. Itu sebab kadang-kadang saya nak kata kecewa, wallahu alam, tapi kita sebenarnya telah banyak meninggalkan zikir-zikir yang Nabi dah bagi tahu dengan kapasiti yang orang kata apa, besar sebagai seorang muslim untuk berzikir dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah adada khalqih dan sebagainya. Kita dah pernah belajar yang mana zikir-zikir ni kadang-kadang pada setengah manusia mungkin nampak lekeh. Itu zikir selepas mayang je. Itu zikir, biasalah zikir tu kita buat zikir yang lain lah. Zikir yang Tok Syekh kita bagi, yang kita tengok ada yang tidak datang daripada hadis Nabi dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebenarnya patut dan harus merasa sedih kalau kita meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan kepada kita dan kita buat apa yang para masyayikh ataupun syekh-syekh, tok guru kita bagi, walaupun benda itu tidak datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tok syekh bagi ataupun guru kita bagi dan ia terkandung di dalam hadis-hadis Nabi sebagaimana penafsiran dan pemahaman yang betul di kalangan ulama daripada hadis-hadis yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut. Yang tu tak ada masalah. Tetapi yang masalahnya adalah zikir-zikir, perkataan-perkataan, susunan kalimah-kalimah yang sebenarnya tidak terdapat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ditambah dengan bilangan-bilangan yang tak tahu berdasarkan apa, maka kita kena rasa sedih sebab kita telah meninggalkan pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simple, mudah, zikirnya pun tak panjang. Nabi ajar memang 4 kalimah, tapi kalau tak larat nak buat 4 kalimah, sebut subhanallah pun dah cukup bagus dah. Walaupun tidak menyamai apa yang fadilat yang Nabi sebut dalam hadis, tetapi sekurang-kurangnya kita masih lagi mengikut. Macamlah saya pernah sebut tentang isu surah Al-Kahfi dengan surah Yasin. Ada yang kata kita baca Yasin lah sebab Yasin je yang boleh suit
atau fiqh dengan di antara maghrib dengan isyak, saya kata tidaklah perlu dipaham secara macam tu. Kalaulah kita boleh baca surah Al-Kahfi di antara maghrib dengan isyak tu dan kita baca tak habis pun, tidak ada masalah juga sebab kita dah datangkan dengan apa yang kita mampu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu lebih penting daripada kita tinggalkan apa peninggalan Nabi dan kita buat benda yang Nabi tak pernah sebut di dalam hadis dia sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham Ada soalan ke? Ada soalan? Siapa nak tanya ke boleh angkat tangan kejap. Ada soalan ke ni? Tak ada soalan lagi setakat ni kan? InsyaAllah, alhamdulillah. Saya suka sebenarnya kalau tak ada soalan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Aini. Ustaz, saya nak tanya, ada satu zikir tu Ustaz. Saya tak tahu ni betul tak betul lah daripada hadis Nabi ke kan. Ada yang kita zikir selepas waktu asar tu yang 80 kali tu fazilat dia tu banyak lah saya tengok kan. Apa dia 80 kali zikir apa? Zikir ni, apa ni? Alah, zikir Selawat Umi Ustaz. Selawat Munir. Selawat Umi. Bukanlah Ustaz, bukan selawat tu. Selepas asar tu Ustaz, hari Jumaat. Hari Jumaat tu. Selawat Kalau saya Umi dia. ada lagu ke? Selawat Umi lah Ustaz. Selawat Umi. Macam mana bunyinya? Cuba sebelawat sikit nak dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada ma khatabihi kalau muka wa akhrabihi An-Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Tasliman kathira. Lagi Ada sebut Umi Ustaz, 80 kali selepas asal. selawat Umi. Ya. Taslima mutaslima. Wasala li. Itu macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu je. Itu je. Yang tadi dah baca, ya betul. Ya. Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin nabiyil Sayyidina Muhammad Muhammad nabiyil ummi an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa sallim taslima. Itu je. Sebenarnya kejap saya cek balik. Sebenarnya benda-benda ni sebenarnya dah pernah ditanya dalam fatwa-fatwa sebenarnya. Dia sebenarnya kalau tengok dekat fatwa dia tak ada. Memang ada orang tanya dah benda ni, dia kata man sallal asr yaumal jumu'ah thumma qala Allahumma salli ala Muhammad. Saya boleh share pun sebenarnya fatwa ni. Dia masuk mausu'ah fatwa. Kalau saya boleh share, tapi tak apa saya baca sebab saya dah sharekan ni dia. Dia kata telah ditanya, dia kata siapa yang baca, siapa yang solat asar pada hari Jumaat kan, Allahumma, kemudian daripada itu dia kata Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sallim taslima 80 marrah, 80 kali, ghufira lahu ma min dhanbihi 80 sanah wa kutibat lahu hasanat ibadati 80 sanah. 80 kali telah akan diampunkan untuk dia dosa dia 80 tahun. Dan dituliskan untuk dia pahala ibadat sebanyak 80 tahun. Betul lah? Itu yang membuatkan kita berselawat dengan selawat ni, betul tak? Betul. Okey. Hadzal hadis, dia kata hadzal hadis al-mazkur la asla lahu. Dia kata hadis yang tersebut ini yang sebagaimana nas yang kita baca tadi dengan segala pahala 80 tahun tadi tu, yang dosa 80 tahun pun digugurkan tu, dia kata la asla lahu, tidak ada asal daripada hadis. Fala yajuzul amal bihi. Jawapan saya ni kasar tapi bukan jawapan saya. Jawapan ni daripada website fatwa. Sebab tidak dijumpai dekat mana hadis tu.
Sebab biasanya bila kita buka sebenarnya macam ni, kadang-kadang ada orang kata, oh ustaz pun check dekat internet juga. Saya boleh jawab balik, kita check dekat internet, kita dah tengok dah beberapa website yang kita boleh compare bahawa website ni syiah ke tak syiah. Website ni website liberal ke tak liberal. Kita ada website-website yang memang ada fatwa-fatwa daripada negara-negara lain sini, contohnya Syria, Morocco, Saudi contohnya, kan? So ataupun website-website rasmi Rabitah Ulama Alam Islami ataupun website rasmi Ikatan Ulama Sedunia. Dia ada fatwa-fatwa Syekh Munajjid contohnya, fatwa-fatwa Al-Azhar contohnya. Tetapi bila ditanya, bila ditelusuri tidak terdapat nas lawak yang macam tu dan berserta dengan pahala yang macam tu. Boleh faham Maksudnya kalau ikut jawapan fatwa ni dia kata fala yajuzul amal bihi. Tak boleh beramal dengan selawat itu dengan i'tiqad dan kepercayaan kita bahawa akan ada 80 tahun dosa kita yang sebelum ni dihapuskan dan ditulis pahala beramal sebanyak 80 tahun. Lepas tu dia kata lagi, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahabbatun daiman. Selawat kat atas Nabi memang orang kata apa, memang dituntut sentiasa. Wa tata'akkad fi yaumil jumu'ah min ghairi takhsis, dan dia adalah dituntut sangat-sangat pada hari Jumaat tanpa ada pengkhususan waktu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang selawat ke atas aku sekali, Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Dan Nabi kata juga khairul ayyam yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Fa'akthiru alayya min salah fihi. Dan banyakkanlah selawat kamu ke atas aku pada hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya qalu. Sesungguhnya selawat kamu ke atas aku itu akan dibentangkan kepadaku. Ni Nabi beritahu, maksudnya kita selawat sampai kat Nabi terus. Qalu ya Rasulullah, kaifa turad alayka salatuka wa qad armat. Maksudnya bagaimana selawat itu dibentangkan kepada kamu sedangkan kamu dah tak ada, dah meninggal. Faqala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia kata innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ke atas bumi untuk memakan dan menghancurkan jasad-jasad para anbiya. Dan hadis ni hadis sahih. Hadis datang daripada Sahih Muslim, Sunan Tirmizi dalam kitab salat, Sunan An-Nasa'i dalam kitab As-Sahwu, dan berbagai-bagai lagi kitab musnad. Tetapi hadis yang menyebut tentang salat yang dikenali dengan solat al-ummi, salawat ummi itu sebenarnya saya minta maaf saya tak jumpa juga. Sebenarnya bila kita tulis dalam internet, kita akan nampak terus tau, dia akan appear beberapa website dengan beberapa orang kata apa, nas-nas hadis, teks-teks hadis. Kita boleh check pun sebenarnya dalam Mawsu'ah Syabilah. Sebenarnya dalam Islam, dalam kajian, sistem kajian Islam, kita ada satu dua search engine carian yang memang dah dibuat. Itu engine carian di dalam Google, dalam website. Ada engine carian dalam software yang juga terkenal dengan Mawsu'ah Syamilah. Dulu Maktabah Az-Zahabiyah, Maktabah Syamilah dulu, sebelum tu dia ada Maktabah Zahabiyah, dia panggil library, Golden Library, maksudnya perpustakaan emas. Lepas tu dia ada Maktabah Syamilah, Maktabah Library yang orang kata apa, yang menyeluruh tentang kitab-kitab hadis yang ada dalam itu lebih kurang kalau tak silap saya 18,000 kitab. 18,000 kitab. Boleh tanya ustaz-ustaz lain juga Maktabah Syamilah apa dia, Durar apa dia dalam searching engine dalam Google. Mereka juga insya-Allah mereka boleh bersetuju dengan saya. Kalau mereka tak boleh bersetuju dengan saya pun saya boleh berlepas tangan disebabkan bila kita check dalam Google itu, kita boleh check balik dalam kitab-kitab yang dicetak memang ada insya-Allah. Tak ada masalah. Tetapi selawat ummi ni memang tidak ada terdapat di dalam hadis-hadis Nabi dengan lafaz yang sebegitu. Dan sebenarnya bukan selawat ummi sahaja yang ada isu percakapan dan perbincangan di kalangan ulama', termasuklah selawat syifa', termasuklah selawat nariyah, termasuklah juga selawat tafrijiyah yang juga mempunyai isu dalam perbahasannya. Maka saya rasa perbahasan tentang tu kita boleh letak dekat, orang kata apa, sebenarnya boleh bincang sebenarnya. Secara simpelnya adalah kita utamakan selawat yang Nabi ajar dulu. Itu sahaja.
Buat selawat yang Nabi ajar je. Selawat yang tak ada datang daripada riwayat, datang daripada Nabi, kita tinggalkan pun tak ada masalah. Tapi kalau kita duk amal selawat tafriziyah, kita amal selawat ummi, tetapi kita tinggalkan selawat Ibrahimiyah yang Nabi ajar kepada para sahabat, ya Allah, kita kena sedih. Kita kena sedih dan kita kena kecewa sebab tak ada diajar. Selawat itu ada dalam Al-Maksurat, Ustaz. Wallahualam, tetapi dia macam ni, dalam maksurat juga memang kita kena tengok juga sebenarnya ada ke tak. Tapi saya tak jumpa benda tu. Dia macam ni, mungkin ada riwayat yang tidak kuat, mungkin ada riwayat juga yang tidak kuat, tetapi kalau kita tengok dalam website fatwa ni, saya boleh share sebenarnya dia punya link dia, boleh tengok masing-masing, boleh check nanti insya-Allah. Saya letak dekat sini link dia, boleh check. Tapi dalam bahasa Arab lah, boleh jumpa dengan ustaz lain dan minta boleh diorang baca lah. Dan saya akan, insyaAllah saya akan cek sekali lagi, saya janji insyaAllah saya akan cek sekali lagi, lafaz hadis itu, kod-kod kemungkinan terdapat di dalam orang kata apa, kitab-kitab hadis lain yang mungkin juga boleh kita kategorikan sebagai yang daif tetapi boleh diamalkan. Nanti saya tengok, tetapi jawapan daripada website fatwa memang dia kata tidak ada asal dengan nas teks hadis tu sendiri. Nanti insyaAllah Sharifah, nanti saya akan tengok balik lafaz dia, Puan Latifah, saya akan tengok balik lafaz dia kok ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, tetapi jawapan ringkas daripada fatwa, website fatwa, dia kata tidak ada asal. Puan Sharifah, selawat sekadar selawat je lah ya Ustaz. Dia sama ada dia akan jadi selawat sekadar selawat sahaja, ataupun kita dah tergolong dalam golongan orang yang meninggalkan sunnah tetapi kita buat benda yang bukan sunnah. So macam mana kita nak, macam kita katalah awak ni kan tak dengar cakap saya ya contohnya. Kalau kita kena kata macam tu, kita rasa macam mana? Kita rasa kita degil lah. Kita rasa macam kita degil. Nabi dah bagi macam-macam, tiba-tiba kita pergi buat benda lain. Pada saya, bahasa kasarnya kita degil lah. Kita degil, kita tinggalkan apa yang Nabi suruh buat, kita pergi buat benda yang Nabi tak suruh buat. Walaupun di dalam itu ada makna yang baik, tetapi bila kita buat dalam bentuk ritual agama, sebab zikir ini ritual agama. Zikir ini benda yang ibadat qauliyah. Bila perkara yang berkaitan dengan ibadat, saya dah bagi tahu dah, bahawa ulama semua bersetuju dan bersependapat bahawa berdasarkan di atas satu kaedah yang digunakan secara umum dan menyeluruh, bahawa al-aslu fil ibadah at-tauqif. Perkara asal, hukum asal dalam bab ibadat adalah tauqif, adalah terhenti di atas dalil. Maka kalau tak ada dalil, tak boleh amal beribadat. Sebab kalau kita tengok, benda yang ada dalil pun kita dah tak larat buat lah. Kita baru belajar berapa zikir. Cubalah kita isi dengan zikir-zikir yang Nabi dah ajar ni sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita. Kita larat tak? Mungkin kita hanya sanggup untuk buat ataupun mampu untuk buat subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim sekurangnya. Alhamdulillah dah. Belum lagi kita bercakap tentang subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati contohnya kan. Banyak lagi zikir-zikir yang Nabi dah suruh kita buat. Kalau kita beramal dengan selawat Ibrahimiyah yang Nabi ajar kepada para sahabat pun, kita rasa kita dah cukup banyak dah masa yang kita luangkan untuk berzikir. Maka kalau nak bagi tahu, nak tanya tentang selawat, hanya selawat saja tu mungkin boleh dijawab sebegitu, tetapi saya lebih agak rasa penting untuk diberitahu bahawa kita menjadi orang yang meninggalkan sunnah, kita buat benda yang Nabi tidak bagi dalam hadis dia sebagai sunnah, insya-Allah. Saya rasa itu jawapan saya. Tapi dalam maksurat tak ada disebut kena baca 80 kali. Itu sebab saya kata tadi, package yang kata 80 kali tu, package tu. Itu sebab zikir, okey, mungkin terlepas pandang juga kot cara saya menjawab tadi. Saya bagi tahu tadi dalam website fatwa tadi pun dia bagi tahu kata nas yang macam tu, nas package tu. Maksudnya siapa yang membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman 80 kali. Yang tu.
dan diampunkan dosa 80 tahun yang tu, dan ditulis kebaikan beribadat 80 tahun. Ini package ni. Maksudnya selawat dengan package 80 kali, dengan package dosa diampunkan 80 tahun, dengan package ditulis kebaikan 80 tahun. Itu maksud saya. Kemungkinan hadis ini ada dalam riwayat lain. Tu sebab saya kata tadi saya nak check balik lafaz hadis tu sekurang-kurangnya minggu depan ataupun beberapa hari ni saya boleh bagi tahu kata ada selawat tu tetapi tidak ada 80 kali. Ada selawat tu tapi Nabi kata mungkin 3 kali. Saya tak tahu, saya tak jumpa lagi, tapi setakat ni yang package 80 kali, yang package selepas asar, yang package dituliskan dosa dituliskan kebaikan 80 tahun, dihapuskan dosa 80 tahun, itu tidak terdapat dalam mana-mana riwayat. Boleh faham Tidak terdapat di dalam mana-mana riwayat. InsyaAllah saya akan cuba lagi cari. Dalam muka surat mak surat tak sebut 80 kali amalkan selawat saja. Okey. Ada lagi soalan tak? Memang selawat ni banyak jenis. Memang banyak, tu sebab saya sebut tadi tu selawat syifa pun kita baca. Tapi kalau sebut tentang selawat syifa, orang-orang yang belajar dekat Darul Syifa akan rasa sensitif. Orang akan rasa sensitif. Lagi apa? Selawat nariyah, selawat tafriziyah pun ada isu sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'. Ada juga isu dia yang biasa kita baca dalam tahlil. Pahala Allah berikan dan Allah beri kemampuan. Okey, sekian Nabi ajar simple. Okey. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Boleh saya bertanya? Boleh, insyaAllah. Ustaz, macam mana dengan selawat azamiyah Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Selawat azamiyah. Saya sebenarnya saya agak tidak familiar dengan beberapa jenis selawat ni, sebab saya minta kalau tanya boleh tak bacakan selawat tu. Allahumma salli ala Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim allazi mala'a arkana arshillahil azim. Wa qamat bihi awanullahil azim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim. Inni allazi as'aluka binuri wajhillahil azim. Wajhillah. Banyak azim. Okey. Sebenarnya yang ni bukan selawat kan? Nama selawat azamiyah. Salat azimiyah. Salat azimiyah ni ada ditanya juga di dalam website. Boleh saya copy sebenarnya sini, saya copy paste je. Saya copy paste je jawapan yang saya baca ni di dalam chatbox supaya semua orang boleh pergi dan check balik. Supaya boleh pergi dan check balik. Okey, saya baca soalan dia dan apa jawapan dia. Dia kata fahadhihi salah al-musamma bil azimiyah. Dia kasar, bila saya nak terjemah dia jadi kasar. Tapi saya kena jawab juga sebab ini bukan jawapan saya, ini jawapan daripada fatwa juga. Dia ada nombor fatwa dia, boleh check. Ada nombor fatwa dia boleh check. Dia fatwa ni dah pernah dikeluarkan pada tahun 2012, 18 bulan 6 2012. Orang dah tanya dah tentang selawat azimiyah ni. Dia kata fahadhihi salah al-musammah bil azimiyah mubtadi'atun la yajuzu ay yata'abbad Allah Ta'ala biha ala hadzal wajh. Dia kata selawat azimiyah yang sebegini dia kata adalah satu benda yang bid'ah. Diada-adakan dan tidak boleh kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata kat sini soalan dia adalah baca selepas solat 5 waktu, baca pada hari Jumaat dan juga solat jenazah dan juga semasa tengah kita duduk kapan mayat dengan selawat. Mungkin kita tak buat benda ni tapi di tempat lain buat. Itu sebab ada orang tanya. Dia kata dia orang baca benda ni selepas solat 5 waktu. Ada yang baca pada hari Jumaat, ada yang baca pada solat jenazah, ada yang baca asna' dafnil mayyit, ada yang baca tengah-tengah duk kapan mayat dengan suara yang tinggi dan juga dengan mukabbiratus saut dan juga dengan guna mikrofon. Wa yuhafizuna ala dhalika fil masajid bi sautin jama'i, dan mereka juga duk baca benda ni di masjid-masjid dengan bacaan secara berjemaah.
alin yalqinahu ahadun wa yuraddiduna wara'ahu. Ada yang baca mengikut orang kata maulana, maksudnya ikut ada orang lead lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka binuri wajhil azim wajhillahil azim alladhi mala'a arkanil arshil ardhil azim wa qamat bihi awalimil ardhil azim an tusalli ala maulana Muhammad dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim. Betul ini ayat dia, ini doa dia. So benda ni dah ditanya dah dan jawapannya saya dah paste dah, copy paste dah dia punya. Kalau rasa sangsi dengan saya lah, kalau rasa sangsi dengan saya sebab saya terus tengok dekat Google. Mungkin orang lain boleh kata Ustaz Azhar, Ustaz Google, tak ada masalah, tetapi boleh datang bincang dengan saya, kita tengok dekat Google, kita tengok dekat mana. Sebab ada juga sebelum-sebelum ni ramai juga tanya saya tentang zikir-zikir dan bacaan-bacaan. Saya pergi check dekat Google juga. Saya pergi check dan saya dapati kebanyakannya tidak dijumpai dalam mana-mana website fatwa. Tetapi kita dapati ianya terdapat di dalam banyak website-website Syiah. Jadi kita tengok dekat situ, sebenarnya kita dah dapat tahu dah sebenarnya kita ni memang banyak terkesan dengan Syiah dari dulu lagi sebenarnya. Tapi kita kena buang, kena mula buang, kita kena sucikan balik amalan-amalan kita daripada riwayat-riwayat yang sebenarnya tidak sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang diajar Nabi, sunnah selawat yang diajar guru-guru adalah ilmu mereka, bukan sunnah. Okey. Sebenarnya ada ulama yang mereka selawat. Sebenarnya wallahu alam saya lah masih lagi bersangka baik dengan para ulama. Mereka ada contribution yang bagus sangat-sangat kepada kita dalam mengajak kita buat kebaikan. Tetapi kalau mereka tu tahu yang mereka buat selawat lain daripada apa yang Nabi ajar dan orang pengikut mereka membuat dan meninggalkan sunnah Nabi, saya rasa itu satu benda yang sepatutnya mereka tidak buat. Dan ada orang kata takkanlah syekh-syekh ni silap, mereka. Saya selalu ulang kata, para ulama pun silap. Imam Syafi'i, imam-imam mazhab yang 4, imam-imam mazhab yang 8, imam-imam mazhab lain, para figura ulama-ulama dalam Islam juga biasa buat kesilapan. Bukanlah kesilapan itu mereka buat dalam keadaan mereka tahu itu silap dan mereka buat. Itu kena faham. Mereka buat dalam keadaan mereka tidak tahu. Mereka terbuat dalam keadaan mereka berijtihad. Itu sebab ada hadis kata kalau ijtihad salah, satu markah, satu pahala. Kalau ijtihad betul, dia ada 2 pahala. Pahala ijtihad, pahala betul. Pahala betul berijtihad, pahala berusaha untuk berijtihad. Maka kalau bagi alasan kata takkanlah syekh-syekh, takkanlah ulama-ulama silap, kita tak boleh terima sebab yang maksum adalah Nabi. Yang maksum adalah Nabi sahaja. Yang ulama-ulama lain walaupun serban besar mana, kepiah putih tara mana pun, janggut berjambang ke apa ke, gambaran sebagai seorang ustaz ke, ia tidak menjamin dia tidak salah. Itu sebab gunanya hadis Nabi. Kalaulah setiap orang yang hanya mempunyai penampilan sebagai seorang ustaz, muka handsome, putih, berseri, mengaku Habib pun orang boleh percaya, dan dia buat mari apa pun orang boleh ikut tanpa pengikutnya refer dan rujuk balik apa yang dibawa itu daripada kitab-kitab yang telah dihimpunkan oleh para ulama. Apa guna Al-Quran? Apa guna kitab-kitab sunnah? Apa guna Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah semua tu duk himpunkan hadis-hadis yang sahih, mengklasifikasikan hadis-hadis yang dhaif dan hasan dan sebagainya. Apa guna mereka buat kerja ni? Kalau setiap orang yang nampaknya macam ustaz bagi tahu kata semua ikut sebab takkanlah ustaz silap, maka itu bukan satu hujah yang kuat, bukan satu hujah yang kita sebagai orang yang belajar ilmu agama, belajar ilmu dan susun galur metodologi kajian dan sebagainya, kalau kita boleh terima alasan sebegitu, maka rasanya terlalu rapuh lah kita punya metod pengajian kita. Itu sebab saya kata saya mengajar, saya berkongsi ilmu, saya berkongsi apa yang saya ada, saya faham. Bukan suruh ikut saya suruh ikut apa yang Nabi sebut dalam hadis, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran berdasarkan tafsir-tafsir yang muktabar. Tak ikut saya, alhamdulillah, itu yang saya nak. Ikutlah Allah dan Rasul. Itu yang saya nak. Siapa-siapa yang belajar dengan kuliah-kuliah Spark ni, dengan kuliah-kuliah kita ni, tolonglah saya minta tolong sangat-sangat pergi belajar juga dengan ustaz-ustaz yang lain supaya terzahir
orang kata apa ilmu-ilmu dan keluasan ilmu yang kita ada. Tetapi saya bagi tahu dan saya nasihat supaya setiap apa yang datang daripada ustaz-ustaz lain juga mohon daripada mereka dan beranikan diri untuk bertanya dalam bentuk yang beradab tentang rujukan dan sumber supaya segala amalan ibadat kita di dalam Islam terdapat dan terkandung di dalam rangka amalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Norazita, Assalamualaikum. Nak tanya, kalau kita dah kahwin dan berdoa untuk ibu bapa yang dah meninggal dunia, wajib ke kita kena minta izin dengan suami jika suami minta buat kaya? Okey. Tak ada, sebenarnya tidak ada masalah untuk doa. Sebenarnya tak minta izin pun tak apa. Sebenarnya kalau minta izin daripada suami tak bagi pun ada pendapat kata kena buat juga sebab buat baik kepada ibu bapa. Tu sekali satu benda yang baik. Kalau suami tak bagi kita buat benda baik, tak boleh. Suami tu yang salah. Sekadar minta nak berdoa kepada ibu bapa, tak ada masalah. Pada saya tidak ada masalah. Kalau suami tak izinkan pun sebenarnya tak ada masalah untuk kita berdoa kepada ibu bapa sebab wajib bagi kita untuk kita berdoa dan orang kata apa, bantu ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Saya bukan mengajar kelihatan macam derhaka kepada suami, tetapi suami juga kena faham benda ni. Termasuklah juga dulu isu ramai orang tanya, ustaz boleh tak saya nak balik tengok mak ayah saya meninggal, mak saya meninggal tapi suami saya tak bagi. Berdosa suami itu kalau dia tak bagi balik. Berdosa suami itu kalau tak bagi balik tengok mak ayah. Kecuali lah kalau suami pula meninggal juga. Maka dia kena susul lah mana nak tengok dulu, uruskan elok-elok dan sebagainya. Ataupun suami sakit yang memerlukan bantuan betul-betul, dia kena cari orang yang tolong jaga suami dia. Contohnya carilah, ini gunanya masyarakat kalau tahu adik-beradik kita ataupun tahu jiran kita, dia tak ada duit contohnya nak cari orang jaga suami dia ataupun anak-anak dia yang tengah sakit tapi dia kena balik kampung untuk tengok mak ataupun ayah dia yang meninggal. Maka ni komuniti, masyarakat ni kena jaga, kena kukuh, bantu dia, tolong jaga suami dia dan dia boleh balik tengok mak dia ataupun ayah dia yang meninggal. Itu benda-benda yang sebenarnya kalau kita salah faham, kita nampak macam ketaatan seorang isteri kepada suami itu menampakkan dan menzahirkan akhirnya Islam tu zalim. Islam tu tak cantik. Sedangkan dalam Islam tengok orang meninggal, terutama ibu dan bapa, satu perkara yang dituntut, satu kebaikan, birrul walidain dekat situ juga, kebaikan kepada ibu bapa juga dekat situ. Kalau suami yang dalam keadaan sihat, dalam keadaan tak ada masalah apa-apa, tidak mengizinkan untuk isteri balik, itu satu dosa bagi suami. Itu pendapat yang saya pegang berdasarkan beberapa perbahasan ulama juga. Sebab itu perkara baik. Suami kena faham. Suami yang kena faham sebenarnya dalam keadaan macam tu. Itu sebab saya kata kecuali lah suami itu sakit juga memerlukan bantuan isteri dan isteri pada ketika itu duduk dalam agak konflik, maka society, masyarakat kena ada, adik-beradik kena ada untuk bantu melicinkan perkara ni. Bukanlah lama sangat. Hilang suara Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang yang tak dengar ke semua orang pun tak dengar? Tak dengar. Semua tak dengar. Tak nampak gambar. Okey, tak apa. Kita tunggu mungkin ada masalah. Okey, Ustaz punya line terputus sekejap tadi Ustaz. Ya, betul-betul. Sebab macam ni saya pun tak faham sebenarnya siapa yang pandai untuk setting telefon. Saya bila ada orang call ikut line biasa, dia akan cut saya punya internet. Saya minta maaf. Okey. Silakan. Sekarang ni saya dah reject sekejap sebab saya masa sikit dalam kita. Nampaknya macam panggilan penting tu, dia telefon pula. Okey, insyaAllah sama-sama kita tunggu. Mungkin Ustaz ada hal sekejap. Kita tunggu ya. InsyaAllah. Ya, fasabrun jamil. Terima kasih Kak Intan.
Okey, harap semuanya kita sabar, tunggu sekejap. Mungkin Ustaz ada sedikit masalah. Jadi kita tunggu Ustaz kejap lagi Ustaz masuk balik insya-Allah. InsyaAllah kita tunggu Ustaz Nazhar sama-sama. Mungkin Ustaz ada panggilan penting, jadi sekejap lagi Ustaz akan masuk balik insyaAllah. Ya, silakan Puan Rosnaini. Puan Mariam, mohon offkan kamera. Puan Mariam, terima kasih. Boleh, silakan kita minum dulu. InsyaAllah mungkin Ustaz Azhar ada panggilan penting. Saya percaya kejap lagi mungkin dia akan masuk balik. Kita ada lagi mungkin 5 minit lagi bersama dengan Ustaz sebenarnya insyaAllah. Saya minta maaf. Saya minta maaf, terganggu sikit. Terganggu banyak. Soalan masih banyak nampak kan? Ada soalan lain? Saya dah terpadam dah, saya tak nampak soalan dah. Saya minta maaf. Kalau boleh tolong bacakan soalan balik. Okey, sekejap saya cuba bacakan balik soalan dia. Yang last kali saya ambil daripada bawah ya. Maaf Ustaz nak bertanya soalan selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam dalam tahiyat akhir tu ke Ustaz? Betul. Salawat Ibrahimiyah yang itulah salawat yang diajarkan kepada para sahabat bila para sahabat tanya Nabi. Bila sahabat tanya Nabi bagaimana nak selawat, Nabi ajar salawat Ibrahimiyah yang ada di dalam solat kita tahiyat akhir tanpa sayyidina. Okey. Tanpa sayyidina. Tanpa sayyidina. Okey, lepas tu ada lagi soalan Ustaz berkenaan dengan doa selepas solat sunat duha. Mungkin doa yang duha uka. Ya, betul. Yang tu pun kita tak jumpa juga dalam riwayat hadis tetapi disusun oleh para ulama lah. Yang doa yang ada solat istikharah. Yang tu memang datang daripada Nabi. Okey, faham kita cuba cepatkan soalan. Okey, ada lagi soalan Ustaz. Selawat apa yang kita sepatutnya amalkan setiap hari? Tolong Ustaz bagi pencerahan sebab saya selawat. Kalau tanya saya salawat Ibrahimiyah tu lah. Kita baca je salawat Ibrahimiyah banyak-banyak kali. Tak ada masalah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada lagi tak? Kejap saya cuba scroll. Ada soalan yang saya bagi tadi tu, dia ada 2 soalan sebenarnya tu yang tentang suami tu. Yang doa kepada ibu bapa tu kena minta izin suami kita tu. Okey, kejap saya cuba scroll naik atas sekejap. Okey, ada lagi satu soalan Ustaz dekat bawah. Ustaz, ada sebuah kitab yang dapat dibekalkan oleh travel haji. Ada 50 selawat Nabi yang saya tukar-tukar baca. Maknanya saya dah tersilap lah selama ni. Macam mana tu? Saya pun tak faham dengan soalan ni. Mungkin sebab kita kena datangkan dengan contoh solawat sekali. Itulah saya pun
sebenarnya memang kadang-kadang itulah bila kita sebut kadang-kadang ada beberapa pihak yang kurang senang lah dengan cara kita menjawab dan sebagainya tu. Tapi saya kena juga bagi tahu, dan siapa yang tak boleh bersetuju dengan saya minta datang berbincang dengan saya. Saya boleh, orang kata apa, minta kita berbincang secara akademik. Tetapi memang banyak kita dapat feed maklumat-maklumat tentang selawat, jenis-jenis selawat yang memang dah jadi amalan kita pun tetapi tidak terdapat di dalam nas hadis sebenarnya. Okey, Alhamdulillah. Dah jumpa Ustaz. Soalan yang dua soalan ni berkenaan dengan suami ni. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya kalau kita dah kahwin nak berdoa untuk ibu bapa yang dah meninggal dunia, wajib ke kena minta izin dengan suami? Yang tu saya jawab dah tadi, yang lepas tu. Okey, jawapan dia tak payahlah. Soalan dia jawapan dia izin suami kena tak faham. payahlah. Suami kena faham. Okey, nombor dua, jika suami minta buatkan air ataupun sarapan sedangkan kita sedang berzikir atau baca Quran, wajib kita dahulukan yang mana? Mungkin. Okey, kejap. Soalan yang pertama tadi tu walaupun tak payah minta izin, kalau tanya saya lah tak perlu minta izin pun sebenarnya pada saya tak perlu minta izin. Wallahualam, saya minta ampun, maaf kalau ada jawapan yang selain daripada itu. Saya akan kembali untuk menarik balik, insya-Allah. Saya rela untuk menarik balik kalau itu jawapan yang salah. Yang kedua, yang berkaitan dengan doa untuk ibu bapa juga tu, jangan sampai orang kata apa, membuatkan suami itu terpinggir. Kita doa ke mak ayah kita sampai nak buat makan pun tak dan. Jadi dia juga berkaitan, ataupun kita buat tanggungjawab kepada suami tu, kita tak sempat nak buat tanggungjawab kepada suami. Yang mana yang wajib tu. Yang tadi wajib juga, tapi kita kena pandai, kita kena cerdik lah. Itu sebab kadang isteri ni janganlah nampak warak sangat sedangkan dia meninggalkan apa yang wajib dia buat. Sebab apa dia berkaitan juga dengan soalan nombor 2 tadi tu. Maksudnya kalau suami kena minta buat makan, kena buat lah. Sebab itu kena taat kepada suami, itu juga pahala. Sambil-sambil buat makan pun boleh selawat juga kan, betul tak? Bukanlah sambil-sambil kita buat makan, kita terhenti daripada selawat. Kan? Takkanlah masa kita kena buat makan, kita kena fikir betul-betul aku nak buat kopi, nak masak apa pun. Kalau orang perempuan yang dah biasa duduk kat dapur, dia dah tangan dia tu dah setting dah sebenarnya. Nak ambil banyak mana garam, nak ambil banyak mana, tak perlu fikir pun sebenarnya. Jadi saya rasa dia tak ada isu, insya-Allah. Tapi dari segi nak mendahulukan, kena dahulukan suami lah. Nak dahulukan suami sebab zikir adalah perkara yang sunat. Zikir adalah perkara yang sunat, mentaati suami, melayan suami itu satu perkara yang wajib, insya-Allah. Okey, insya-Allah semoga terjawab segala persoalan. Saya rasa okey, ada lagi satu last soalan ni. Apa pandangan Ustaz tentang apa pandangan Ustaz tentang target selawat 1000 kali sehari, dan selawat apakah yang terbaik untuk kita amalkan? Okey, selawat yang paling baik untuk kita amalkan, kembali kita cakap tadi, selawat Ibrahimiyah. Yang tu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Nak target 1000 kali sehari itu terpulang kepada diri masing-masing, dengan syarat 1000 kali tu kita kena tahu siapa yang bagi. Kita sendiri letak sebagai target ataupun kita berdasarkan ada pahala-pahala dan fadilat-fadilat yang kita tak tahu datang dari mana. Kalau ada kaitan dan pergantungan kepada fadilat-fadilat yang tak datang secara sahih daripada hadis Nabi, itu tak boleh. Tetapi kalau kita je, aku rasa aku nak selawat banyaklah kepada Nabi, selawat Ibrahimiyah tu lah. Itu yang kata tadi, kalau kita hanya berselawat Allahumma salli ala Muhammad 1000 kali, boleh juga, tak ada masalah. Tetapi 1000 kali tu saya tak berani bagi tahu kata yang mana siapa suruh. Sebab dalam hadis tak jumpa lagi. Itu sebab saya kata kalau target diri sendiri untuk buat, itu wallahu alam. Tetapi kalau dia bergantung kepada satu riwayat yang tidak sahih, itu tidak boleh. Okey. So fokus kepada selawat Ibrahimiyah. Selawat Jibril ni saya tak tahu siapa yang boleh baca selawat Jibril. Silakan. Ada siapa yang boleh ingat bacaan selawat Jibril macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad Ustaz. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad aja. Allahumma salli sallallahu alaihi Muhammad pun boleh. Saya tambah Sayyidina pun boleh. Sayyidina ni kita tambah. Jibril tak tambah. Salawat Jibril, nanti saya tengok ada soalan dia, ada salawat Jibril ni, kejap. Boleh tak Ustaz? Kejap, saya tengok balik. Salawat Jibril ni, hadis Jibril fi ta'lim salawat. Yang ni saya kena check balik, boleh tak? Saya bagi jawapan tu minggu depan ke saya bagi dekat opah nanti ke, insya-Allah. Saya kena check balik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Perkara hari ini sangat panas. So boleh tak kalau Epah request untuk Ustaz sambung masuk pukul 8 pagi. Nak sama insyaAllah kalau pagi. InsyaAllah saya boleh cuba cari insyaAllah. Okey, jangan bagi melalui Opah, Ustaz kena ceritalah benda ni kita nak dengar. Okey, boleh Opah, minta maaf. Nanti Opah pula tak jadi. apa. Boleh je melalui Opah. Opah boleh jadi ustazah juga. Jadi kan sahabat-sahabat kena dengar bahawa besok kena datang semula masuk ke link ini pukul 8 pagi. Boleh? InsyaAllah. Janji jangan lepas peluang bertanya ini. Tanyalah setakat mana yang kita nak tanya. Sebab Ustaz, kita dah banyak buat benda yang tak ada. Disuruh. Jadi itu masalahnya lah. Jadi bila mendapat perkara yang seperti ini daripada kitab yang memang sahih, sekarang inilah yang terbaik untuk kita buat untuk masa ini. Selagi sebelum meninggal dunia. Tu harap. Jadi kita berhenti kat sini dulu ya. Nanti saya akan cuba cari tentang selawat Jibril tu insyaAllah. Ya. Assalamualaikum. Hanya satu lagi. Okey. Kalau kita selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Wa ala ali. Sayyidina Muhammad. Kalau tak boleh Sayyidina pun tak apa. Sayyidina pun tak apa. Boleh kah Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Puan Rani, kalau ikut selawat kita dulu, saya mula-mula sampai ke Morocco, di antara perkara yang saya kaji adalah tentang Sayyidina. Saya buka, tak faham sangat lagi pun bahasa Arab, tapi bila timbul isu Sayyidina dalam selawat, saya rasa macam, salah ke aku baca Sayyidina ni? Memang ada pendapat kata boleh tambah, tapi pendapat yang saya cek balik yang rajih, dia tak ada. Sebab bila Nabi ajar bacaan di dalam solat, perkara tu tak boleh ubah dah walaupun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata takkan kita tak boleh tambah Sayyidina. Sayyidina maksudnya tuanku. Sayyidina maksudnya kita satu perkataan untuk menghormati Nabi sebagai orang yang besar. Tetapi ia tidak terkait dengan bacaan di dalam solat sebab ia adalah ibadat. Bila Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang dengan segala bacaan dan segala rukun, maka Nabi tak pernah ajak ada Sayyidina di dalam selawatnya dalam tahiyat. Jadi tapi benda ni khilaf yang kita kata khilaf yang kita tak naklah timbulkan isu polemik sangat. Tetapi siapa-siapa yang solat selepas ini membaca selawat yang tak ada Sayyidina, jangan rasa ia kurang. Kadang-kadang bila kita nak berubah ke apa ke, kita kata macam orang lain baca ada Sayyidina, kuranglah pahala aku. Tak, insyaAllah tak ada. Sebab bacaan itu memang dah ada dalam riwayat yang sahih tentang bacaan dalam solat, maka tak baca Sayyidina pun dah cukup lengkap. Yang baca Sayyidina maka ia mengikut pendapat-pendapat ulama yang mengatakan boleh ditambahkan Sayyidina di dalam selawat, di dalam tahiyat itu. InsyaAllah. Ya? Okey, baik, insyaAllah last soalan. Kalau ada lagi soalan kita simpan boleh tulis. Okay, insyaAllah. Tulis esok kita akan jumpa balik pada masa yang sama pukul 8 pagi insyaAllah. Ustaz. Okey, insyaAllah. Macam mana? InsyaAllah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, sama. Macam mana pandangan Ustaz macam ada grup yang membuka camp selawat Nabi yang diorang baca beribu-ribu dalam sehari itu kan? Itu macam mana tu Ustaz? Dia bila bertanya tentang camp selawat dan sebagainya, dia terkait jugalah dengan kita dekat Malaysia ni. Kita biasa dengar kan, Putrajaya berselawat kan, Yusim berselawat kan, saya berjaya berselawat, Selangor berselawat dan sebagainya. Majlis-majlis yang macam ni sebenarnya tidak dijumpai di dalam susunan kehidupan para salafus soleh pun sebenarnya. Yang ada dalam hadis pun yang kita sebut hilaquz zikr, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Itu pun dalam bentuk yang perlahan. Kan? Tapi bila dah sekali dengan selawat, lepas tu bergaduh pula lah dengan orang kejiranan yang belum lagi Islam. Apa ni mengganggu ketenteraman dan sebagainya. Sebab kita sendiri yang buat benda yang tidak pernah diajar. Ni marah pula lah kerajaan ni kalau dengar ni kata apa ni ustaz sesat dan sebagainya. Wallahualam, saya bercakap hanya berdasarkan apa yang datang daripada sunnah. Kalau kita rasa kita nak ikut sunnah, insyaAllah kita tak akan menghadapi mana-mana masalah dengan orang lain. Tapi kalau kita buat benda-benda yang inovasi di dalam ibadat, tunggu je lah. Kalau ada masalah, jangan salahkan Islam, salahkan diri kita sendiri. Sebab bila kita buat camp selawat dan sebagainya, kadang-kadang mengganggu orang.
kaedah berselawat dan berdoa pun tidak menepati yang kita kata kena berada di dalam keadaan yang tawaduk, khusyah, khufiah, dengan senyap, perlahan, sir. Kita berselawat dan berdoa dan berzikir. Tiba-tiba datang dengan segala benda, bayaran pun kita habis berapa puluh ribu kita habis untuk berselawat. Kita buat camp selawat ataupun kita buat camp selawat, wallahualam saya tak pasti berapa. Tapi kalau sebut tentang apa berselawat ke tempat-tempat besar berselawat, tak larilah sewa kemah saja dah belah-belah ribu. Betul tak? Bayaran kepada penasyid berapa ribu dah satu kumpulan, betul tak? Makan berapa banyak. Kita ada ramai orang miskin dekat luar sana, ya Allah. Wallahualam. Kalau saya cakap banyak lagi takut orang marah. Saya minta maaf. Minta maaf Ustaz, yang sebenarnya bukan mendirikan camp. Diorang namai camp tapi kita berselawat di rumah lah sendiri-sendiri. Macam berapa puluh ribu sehari dapat seorang. Macam tu Ustaz. Okey, kalau macam tu, kalau dibuat dekat rumah-rumah, lepas tu kita buat dalam keadaan yang tidak mengganggu orang. Kan, tidak mengganggu orang. Puan Mariam dari mana ya? Brunei. Okey, saya minta maaf, mungkin keadaannya mungkin berbeza. Tapi dekat Malaysia saya sebut memang agak ada lah benda tu. Orang-orang dekat Malaysia dah tahu dah benda tu. Jadi kalau dekat Brunei dibuat dekat rumah contohnya dalam keadaan tidak mengganggu jiran, dalam selawat yang menepati kaedah berselawat dan berdoa dan berzikir secara senyap dan sir, insya-Allah tak ada masalah. Tetapi target untuk buat beribu-ribu tu tidak ada di dalam hadis satu. Tapi kalau untuk target kita sendiri untuk banyakkan selawat, wallahualam saya rasa tidak ada halangan dekat situ selagi mana ia tidak meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi saya rasa kita tutup InsyaAllah. Ya, kita tutup. Nanti saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Anak-anak saya dulu lalu lalang belakang ni tadi dah pesan jangan lalu juga. Saya minta maaf, nasib baik kecil-kecil belakang ni tak pakai tudung ke apa kan. Naudzubillah astagfirullahalazim kalau ada yang terampak saya minta maaf. Kita mohon daripada Allah SWT semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang sentiasa menuntut ilmu untuk memperbaiki ilmu kita menjadi manusia yang lebih baik, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih.